pengurusi sarana tingkatan 4, para guru AJK Sarana serta pelajar tingkatan 4 dan tingkatan 5 yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada semua. Alhamdulillah, pada pagi ini sama-sama kita dapat menghadiri majlis ini secara dalam talian. Untuk membuka majlis, saya berjemput saudara Muhammad Hazim bin Khalid untuk membaca doa. Dipersilakan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hanya padamu sahaja kami panjangkan kesyukuran atas segala rahmat dan berkat-Mu. Bersempena dengan majlis pada hari ini, kami memohon inayah dan taufikmu. Kurniakanlah kesejahteraan dan kebahagiaan kepada kami. Bukakanlah hati-hati kami, lapangkanlah dada kami supaya kami dapat mengisi ilmu dan pengetahuan yang berguna untuk agama, bangsa dan negara. Kami mohon padamu, ya Allah, agar Engkau berkati majlis ini dengan limpahan rahmat-Mu. Semoga segala usaha kami dalam menjayakan majlis ini mendapat keredaan dan hidayah-Mu. Sesungguhnya pada hari ini kami berkumpul kerana-Mu, ya Allah. Kami berkumpul untuk menimba ilmu, bertukar pendapat, menumbangkan buah fikiran, menghubungkan silaturahim dan memberikan sokongan ke arah meningkatkan lagi prestasi kami. Kami memohon kekuatan dari hadirat-Mu, ya Allah, supaya kami yang hadir pada hari ini agar kami dapat melaksanakan segala kebajikan. Dan kami memohon perlindungan dengan Engkau daripada melakukan keburukan. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kekayaan ilmu pengetahuan dan hiasilah diri kami dengan sifat lemah lembut serta kurniakanlah kami dengan ketakwaan dan indahkanlah diri kami dengan kesihatan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih saudara Muhammad Hazim bin Khalid atas bacaan doa sebentar tadi. Seterusnya, saya menjemput pengurusi sarana tingkatan 4, Encik Ahmad Faisal bin Abdul Muttalib untuk memberikan sedikit ucapan. Dipersilakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengurusi majlis saudari Aisyah Nur Ain dan bacaan doa oleh saudara Muhammad Azim. Okey, yang berbahagia Ustaz Haji Dahlan bin Haji Suramin, penceramah kita pada hari ini. Yang berusaha GBK 1, Puan Haja Salma, barisan guru-guru serta jawatankuasa serana, seterusnya yang dikasihi anak-anak putera-puteri tingkatan 4 dan tingkatan 5 kerana sudi melapangkan masa untuk bersama-sama dalam program ini. Marilah kita menzahirkan rasa syukur kehadrat Ilahi kerana dengan izin dan rahmatnya kita dapat bersama-sama berkumpul untuk program hari ini yang bertajuk Indahnya Kalamullah. Saya mengambil kesempatan ini ingin mengucapkan setinggi dan terima kasih kepada pihak sekolah terutama UBK memberikan peluang dan ruang kepada jawatankuasa sarana tingkatan 4 untuk mengadakan program ini dan moga memberikan manfaat kepada anak-anak kita semua. Saya tidak berhajat untuk berucap dengan lebih panjang. Sekali lagi saya ingin merakamkan ucapan jutaan terima kasih saya kepada Ustaz Haji Dahlan kerana sudi memberikan ceramah kepada anak-anak putera-puteri tingkatan 4 dan 5. Akhir kata, saya amat berharap agar program ini dapat menjentik semangat untuk anak-anak semua. Semoga memberi manfaat. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Encik Faisal bin Abdul Muttalib atas ucapan yang diberikan beliau sebentar tadi. Seterusnya saya berjemput pengerusi sarana tingkatan 5 untuk memberikan sedikit ucapan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudari Pengerusi Majlis. Yang berbahagia Ustaz Haji Dahlan bin Haji Suramin, penceramah kita pada pagi ini. Seterusnya rakan sahabat saya Encik Ahmad Faizal, guru-guru SPK Selanda, dan seterusnya anak-anak yang dikasihi dalam hati Allah. Alhamdulillah, pertamanya saya berterima kasihlah kepada Jawatankuasa Sarana Tingkatan 4 kerana dapat menjayakan program pada pagi ini. Jadi sebenarnya saya tengah drive ni, insyaAllah. Kita maaf. Mudah-mudahan pada pagi ini insyaAllah memberi manfaat pada anak-anak. Mudah-mudahan anak-anak kita dapat berjaya insyaAllah di dunia dan akhirat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aisyah, teruskan. Terima kasih pengerusi sarana tingkatan 5 atas ucapan yang diberikan sebentar tadi. Seterusnya, saya menjemput Puan Haja Salma binti Haji Yaakob, Guru Penolong Kanan 1 SDP Integrasi Selanda untuk memberikan ucapan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ananda Aisyah atas pengacaraan sebentar tadi, ya, yang berusaha Encik Ahmad Faizal, ya, pengurusi sarana tingkatan 4, Encik Muhammad Zarin tingkatan 5, yang dihormati dan dialu-alukan, ya, Tuan Penceramah kita, Tuan Haji Dahlan Suraimin. Semua barisan guru-guru, Jawatankuasa Sarana serta anak-anak yang dikasihi dari rahmati Allah SWT. Alhamdulillah, tidak perlu bercakap panjang, ya, Bonda merakamkan ucapan ribuan terima kasih. Semoga majlis ni berjalan lancar, dan anak-anak mendapat manfaat daripada program ini dan seterusnya. Indahnya kalamullah ni menjadi di tangan kita, di bibir kita sentiasa dan kita melaksanakan dalam kehidupan kita seharian. InsyaAllah. Terima kasih semua. Bonda serah kembali kepada anak-anak Aisyah. Teruskan. Terima kasih Puan Haja Salma binti Haji Yaakob atas ucapan yang diberikan sebentar tadi. Tanpa berlengah masa lagi, saya teruskan dengan objektif utama majlis ini. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan latar belakang penceramah kita pada hari ini. Yang berbahagia Tuan Haji Dahlan bin Haji Suramin bekerja sebagai guru pendidikan Islam di SMKA Sultan Muhammad Batu Berendam Melaka, mempunyai pengalaman di Ma'had Tahfiz Al-Quran Melaka, Syubrawi Mesir dan Madrasah Qori Yasin Faisalabad di Pakistan. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا معلم إبراهيم الحكمة علمنا يا مفهم سليمان فهمنا ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير كنا فاعلين
Ya Rabb Sulaiman wa ya Rabb Ibrahim wa ya Rabb Musa wa Isa wa ya Rabb Muhammadin sallallahu alaihi wasallam akhrijna min zulumatil jahli wan nisyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawirna bi nuri ilmik wa ab'idna nisyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillah. Jazakumullahu khairan katsira wa khairu jaza al-fadilah Puan Aisyah selaku pengerusi majlis pada pagi ini. Seterusnya yang berbahagia Puan Salma Yaakob selaku penolong kanan kurikulum, dan kepada pentadbir-pentadbir SPPI kiranya bersama dengan kita pada pagi ini, barisan JKMP, guru-guru, ustaz-ustazah, dan juga kepada ibu bapa bagi pelajar-pelajar, anak-anak kita tingkatan 4 dan 5 dan seterusnya yang dikasihi anak-anak didik, anak-anak yang di bawah pilihan Allah Subhanahu wa taala, yang dekat dengan kalamullah, sekolah SBPI Selanda. Sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah. Keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala, wa makaru wa makarallah. Kita merancang, Allah merancang, maka ketentuan segala-galanya perancangan daripada Allah taala. Saya menyusun 10 jari, mohon ampun maaf kerana kelewatan saya, walaupun saya berusaha sebelum jam 9 tadi untuk masuk. Kerana sini hujan pun lebat, jadi mungkin agak yang lain tak clear sangat. Jadi saya terpaksa tukar laptop lah. Ni gunakan laptop anak saya. Alhamdulillah kita dapat berjumpa pada pagi ini dalam satu sesi yang dah dimaklumkan kepada semua ibu bapa dan anak-anak, indahnya kalamullah. Jadi untuk pengetahuan hadirin hadirat rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini suatu yang amat sukar untuk saya bila berhadapan dengan Google Meet. Jadi saya tak nampak apa-apa kecuali 2 orang ni lah. Puan Zalihas selaku setiausaha kot bersama dengan pengerusi. Yang lain saya dah tak nampak dah. Jadi kalau dapat kerjasama, dapat tunjukkan muka, nampak pun muka pun alhamdulillah. Seumpama macam saya tak bercakap seorang diri. Saya sukar walaupun keadaan ialah begini keadaannya, walaupun dah lepasi beberapa slot ceramah bukan saja pada SPPI tapi pada sekolah-sekolah lain. Jadi saya minta kerjasama. Andai kata tak keberatan, bolehlah bukakan kamera, kita sama-samalah nampak. Jadi insya-Allah. Saya nak tengok raut wajah yang ada di sini, mungkin saya kenal. Alhamdulillah, terima kasih yang buka. Terima kasih semua. Okey, jadi hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ni hari ni satu tajuk ni, indahnya kalamullah. Dan semua tahulah dikatakan bahawa kalamullah ni adalah satu kata-kata yang didefinisikan. Kalam ni adalah kata-kata Allah, kata-kata daripada Allah taala. Merupakan wahyu yang Allah turunkan ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang perlu kita imani, yang kita kena percaya. Segala-galanya adalah benar, tiada penipuan, yang menceritakan kelengkapan dunia ini daripada permulaan sebelum wujudnya sehinggalah berakhirnya kita berada dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi hadirin hadirat rahmati Allah Subhanahu wa taala, cerita tentang indahnya kalamullah itu sama dengan erti kata orang cakap bahawasanya dengan kelebihan-kelebihan daripada ayat Al-Quran, dan ramai semua tahu. Tapi mungkin dengan pelajar-pelajar ni, saya mungkin akan mengaitkan beberapa kisah-kisah lah
Sebab di kalangan pelajar-pelajar dia suka dengar sirah. Dengar sirah dia suka. Sebab apa? Sebab itulah menjadikan salah satu daya penarik. Mana-mana pun yang kita suka belajar dan suka kita dengar bila kita dapat benda yang baru. Kalau cerita benda yang lama, sesungguhnya kebiasaan dia orang akan bosan. Sebab itulah saya suka bawa cerita-cerita yang mungkin belum dengar, dan kalau dah dengar, buat-buatlah macam dah dengar. Di mana kalamullah ni adalah kalam Allah Ta'ala, semua sedia maklum, diturunkan kepada Nabi SAW melalui malaikat Jibril, dan dia membaca tu adalah salah satu daripada ibadat, pahala yang terlalu besar. Nabi SAW mengatakan, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu orang yang belajar Quran dan mengajar Quran. Jadi, sebab itulah anak-anak kita yang masuk SBPI ni, dia melalui temuduga daripada tenaga pengajar SBPI. Dan dia dipilih masuk ke SBPI. Siapa yang pilih? Guru-guru ke yang pilih? Tak, bukan guru-guru tu yang pilih. Saya bocorkan rahsia lah pada semua parents, mak bapak, sesungguhnya anak-anak yang dimasukkan ke SBPI itu bukan pilihan daripada guru-guru. Guru-guru SBPI itu bukan yang pilih. Tetapi yang pilih ialah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah yang pilih. Jadi kalau dia menjadi pilihan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ini di antara orang yang paling istimewa. Di kalangan anak-anak yang luar tu ramai, tapi inilah anak yang istimewa. Anak istimewa bermaksud Allah berikan kelebihan ke atas dia. Yang sentiasa lidahnya seperti mana PK1 bagi tahu, lidahnya melafazkan kalamullah. Diberikan kelebihan atasnya, setiap huruf itu adalah 10 pahala. Jadi cerita tentang kalamullah ni adalah kalam Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cerita tentang orang yang suka cintakan dengan kalamullah, Allah berikan kegembiraan dia. Bukan kegembiraan dunia, tapi malahan kegembiraan akhirat. Kat dunia pun dia dapat, kat akhirat pun dia dapat. Satu contohlah, di antaranya ialah sahabat Nabi, namanya ialah Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud. Jadi semua pernah dengar kalimah Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi SAW yang meriwayatkan hadis. Ibnu Mas'ud, seorang sahabat Nabi SAW yang meriwayatkan hadis, dan dialah di antara orang yang pertama yang berani melafazkan ayat-ayat Quran secara lantang di hadapan Kaabah. Dia ni tak sama dengan sahabat-sahabat yang lain. Sebab apa? Sebab Ibnu Mas'ud ni, sahabat-sahabat tengok dia ni ketika dia memanjat satu pokok arak. Pokok arak, satu pokok namanya pokok arak. Dia panjat ni, dan pokok arak pun di antara pokok yang dijadikan kayu siwak. Kita sebut kayu siwak kan, ada pokok dan pokok arak. Jadi Ibnu Mas'ud ni, dia panjat pokok. Dia panjat pokok ni, sahabat-sahabat nampak pada kaki dia ni, kaki dia kecil. Kaki dia ni tak sesuai dengan badan. Memang tak sesuai. Kalau kita kata kalau kaki kecil, badan besar, tak sesuai. Kita tengok orang ni macam tak seimbang. Kita kata dia cacat lah. Jadi sahabat-sahabat ni senyum, ketawa tengok kaki Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud, atau disebut dengan Ibnu Mas'ud lah, Abdullah bin Mas'ud. Jadi bila dia sahabat-sahabat ketawa, Rasulullah SAW tanya kepada sahabat-sahabat. Dia kata, kenapa kamu ketawa? Adakah kamu melihat kaki kepada Ibnu Mas'ud? Kamu tahu tak, sesungguhnya kaki Ibnu Mas'ud ni kalau dinilai dengan berat dia punya pahala di sisi Allah SWT, lebih berat daripada gunung Uhud. Jadi gunung Uhud ni, kalau ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak SBPI tahu, dia berada di bumi Madinah. Satu tempat peperangan dinamakan peperangan Uhud. Dan peperangan Uhud tu berlaku di Bukit Uhud. Nabi berada di Jabal Rumah. Kat bawah kaki bukit tu ada makam Sayyidina Hamzah. Kalau kita tengok Bukit Uhud tu, panjang tu lebih kurang 6 km. Panjang Bukit Uhud tu lebih kurang 6 km. Kalau dinisbahkan, ambil 6 km, dimeletakkan ke atas neraca, berapa berat di antara keberatan Gunung Uhud.
terlalu berat. Tapi nak cerita tentang keistimewaan Ibnu Mas'ud, kaki dia tu lebih berat daripada Gunung Uhud. Dan dialah di antara orang yang berani melafazkan kalamullah dan tak takut langsung. Sehingga kan dia ni diancam oleh orang-orang kafir. Terutamanya ialah Amr bin Hisham. Amr bin Hisham ni siapa? Amr bin Hisham ialah Abu Jahal. Abu Jahal. Nabi pernah berdoa untuk kekuatan Islam, perkembangan Islam antara Umarain. Kuatkanlah ya Allah di antara dua Umarain, dua Umar. Iaitu Umar Al-Khattab dan Amr bin Hisham. Jadi Allah memilih Umar Al-Khattab untuk menguatkan perkembangan Islam. Jadi dia menjadi sahabat Nabi yang Nabi berdamping dengan dia bukan sahaja dalam perkembangan Islam, sampailah Nabi menyatakan bagaimana keadaan Nabi masih hidup jalan, diikuti dengan sebelah kanan adalah Abu Bakar, sebelah kiri adalah Umar. Maka Nabi kata beginilah keadaan kita berjalan dan masuk di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu dia siapa? Umar Al-Khattab. Jadi Abdullah bin Mas'ud ni sahabat Nabi yang istimewa. Dapat Quran, dia berani. Dia berani melafazkan di depan Kaabah sehingga kan Amr bin Hisham iaitu Abu Jahal marah sangat. Marah sangat lalu dipegang telinga Abdullah bin Mas'ud lalu ditarik. Dia tarik telinga Abdullah bin Mas'ud ni sampai koyak. Koyak ni. Kesakitan yang ditanggung oleh Abdullah bin Mas'ud, dia mengadu kepada Nabi SAW apa dilakukan oleh Abu Jahal. Lalu Rasulullah SAW ketika itu terus keadaan terdiam bila di hadapan Nabi SAW didatangi oleh hamba Allah yang nama dia Jibril. Kerana waktu tu bila nak ditanya kepada Jibril, Jibril senyum sahaja. Senyum sahaja apa yang berlaku ke atas Abdullah bin Mas'ud. Jadi Nabi SAW pun tak tahu kenapa. Sedangkan dia tanya kenapalah dalam keadaan Abdullah bin Mas'ud dijadikan sampai terkoyak telinga ditarik oleh Abu Jahal. Maka sesungguhnya Jibril mengatakan bahawa suatu ketika nanti kau tahu. Rupa-rupanya di antara kemuliaan Abdullah bin Mas'ud ni, subhanallah, yang melafazkan ayat Quran, pembalasan ke atas Abu Jahal tu dibalas oleh Ibnu Mas'ud. Iaitu saat-saat kematian Abu Jahal. Kenapa? Waktu dalam peperangan Badar, Abu Jahal ni dia ikut peperangan. Walaupun waktu tu dia rasa takut juga sebab masa perkembangan Islam di bumi Mekah, Nabi diancam dengan penindasan oleh orang-orang kafir, terutamanya Abu Jahal. Sehingga kan Nabi SAW mengeluarkan lafaz, sesungguhnya Abu Jahal ini akan mati di luar kota Mekah. Yang dengar di antaranya Umayyah. Umayyah dengar lalu sampailah berita ini kepada Abu Jahal. Abu Jahal menjadi gemetar, takut. Abu Jahal sebenarnya orang yang pandai, orang yang bijak. Dia dipanggil Abu Hakim, iaitu orang yang bijak dalam undang-undang menghukum. Abu Jahal sebenarnya. Tapi dia digelar oleh Nabi SAW dengan Abu Jahal, iaitu bapa yang bodoh. Sebab apa? Sebab Allah anugerahkan dia dengan kepandaian, namun demikian dia tak gunakan kepandaian tersebut sehingga kan dia menjadi insan yang bodoh. Di sisi Allah, di sisi manusia, Nabi menggelarkan Abu Jahal. Jadi dalam tu dia dengar Nabi dan dia percaya. Dia percaya dan dia tahu bila Nabi cakap tidak ada dusta. Tapi dalam peperangan Badar, orang-orang Islam yang daripada Madinah telah pergi ke Badar, yang orang-orang kafir ni, dia telah bawa kumpulan-kumpulan jentera-jentera ataupun tentera-tentera daripada orang kafir datang daripada Mekah. Masa tu Abu Jahal tak nak datang. Sebab apa tak nak datang? Sebab dia tahu bahawasanya Nabi kata dia akan mati luar Mekah. Isteri dia tak bagi keluar. Abu Jahal. Isteri dia tak bagi keluar. Dia kata, abang jangan keluar lah. Kalau bahasa kita ni, abang hal jangan buat hal. Sebab apa? Tahulah Nabi SAW kata benar. Dia kata jangan keluar. Tapi dia tercabar bila tentera Islam datang waktu tu cuma 313 berbanding dengan tentera kafir 1,000. Lalu Allah nyatakan dalam Al-Quran itulah bi khamsata alif minal malaikati musawwimin. Allah datangkan masa peperangan Badar tu ialah 5,000. Cerita ni cerita Quran. Cerita ni cerita sirah daripada Quran. Allah nyatakan sedemikian
Menangnya Islam 313 sebab datangnya bi khamsata alaf. 5,000 tentera. Waktu tu orang kafir ada 1,000. Dia datang pergi ke Badar, Abu Jahal ni, dia tahu dia akan mati luar Mekah, dia takut, tapi disebabkan tercabar, maka dia pergi juga. Dia ni dikelilingi oleh 10 lapisan tentera. 10 lapisan, Abu Jahal kat tengah-tengah, penuh dengan badan dia ni dengan pakaian besi. Akhirnya yang bunuh siapa? Rupa-rupanya adalah seorang di antara 2 orang adik-beradik. 2 orang adik-beradik yang punya tanah. Tanah apa? Tanah Masjid Nabawi. Muaz. Dia kata di antara apa sahabat juga, dia baru belasan tahun, 15-16 tahun, baru diberikan lesen untuk pergi perang. Sebab lesen perang tu diberikan dalam antara usia 15 tahun baru boleh pergi perang. Bawah daripada tu memang tak bagi. Sebab tu Anas bin Malik, dia nak pergi perang masa tu, Anas bin Malik usia 10 tahun. Anas bin Malik ni ialah orang budak kepada Nabi SAW, iaitu orang suruhan Nabi lah. Sebab Ummu Salamah ni berikan anak dia ni kepada Nabi untuk berkhidmat. Selain daripada Zaid Arisa, iaitu Anas bin Malik. Dia ni nak pergi perang, usia 10 tahun, bawa pedang. Dia berdiri dengan pedang lagi tinggi daripada dia. Sehingga kan Nabi tak bagi. Akhirnya minta pada mak dia, tak bagi. Ni Anas bin Malik. Masya Allah. Jadi, ni ceritakan rupa-rupanya yang bunuh tu adalah masih lagi budak lagi dalam usia 15-16 tahun. Dia adik-beradik 2 orang. Dia tanya kepada Abdurrahman Auf, di antara sahabat Nabi yang dijamin masuk syurga. Dia kata apa? Dia kata, mana Abu Jahal? Abdurrahman Auf tanya, kenapa kamu nak cari Abu Jahal? Saya dengar waktu Nabi SAW nak kembangkan Islam di Mekah, dialah di antara orang yang banyak menganiaya Nabi. Iaitu banyak memberikan kecaman ke atas orang Islam. Jadi aku datang nak bunuh. Semangat dia tu. Bila Abdul Rahman kata tak apa, ditunjukkan rupanya Abu Jahal ni, dia ni adalah pakcik kepada Umar Al-Khattab. Jadi Abu Jahal ni tak ada kena-mengena dengan talian dengan Nabi SAW. Tak ada. Jadi dia ni, Umar Al-Khattab ni nak kata dia punya baka dia dengan Abu Jahal ni, memang orang dia besar-besar. Bayangkanlah, Umar Al-Khattab tinggi dia 9 kaki. Tinggi Umar Al-Khattab 9 kaki. Dia naik kuda tu, kaki dia jejak tanah. Itu Umar Al-Khattab. Jadi Abu Jahal ni besar orangnya. Tapi kanak-kanak ni budak ni dia tak gentar. Dia masuk. Dalam peperangan tu dia masuk sehingga kan 10 lapisan dia dapat tembus dan dipancung dengan pedang dia kena kepada peha kepada Abu Jahal. Rebah jatuh. Nak cerita siapa sebenarnya? Cerita Abdullah bin Mas'ud. Masa tu, 2 orang budak ni dibunuh. Dibunuh dua-dua. Dibunuh oleh kafir dan dia jadi syuhada. Jadi syahid. Dia semadikan jasad dia berada di bumi Madinatul Munawwarah, di satu tempat nama dia ialah Kubur Baqi'. Kubur Baqi' itu adalah tempat yang permulaan jasad orang-orang Islam dalam syahid Badar dikebumikan kat sana. Asal usul Kubur Baqi' itu sebenarnya ialah satu kebun yang dinamakan kebun Gharqad. Pokok Gharqad. Penuh dengan pokok Gharqad. Jadi pokok Gharqad ni mungkin ibu bapa tahulah pokok Gharqad kan? Tahu pokok Gharqad? Tak tahu. Search lah pokok Gharqad tu macam mana. Pokok Gharqad lah yang Nabi bagi tahu orang Yahudi akan menyuruh di belakangnya dan dia tidak menyatakan kat situ dia menyuruh. Jadi masa akhir zaman berlakunya hampir kiamat, orang Yahudi diserang. Orang Islam cari untuk bunuh. Dia menyuruh di belakang bangunan akan bersuara mengatakan bahawa Yahudi hina, kufar hina. Kufar ada sini. Jadi bangunan cakap, pokok cakap, kereta cakap, mana-mana makhluk Allah, mana tempat menyuruh semua bercakap. Tapi cuma satu pokok, nama dia pokok Gharqad. Pokok dia menjadi rimbun dah. Dia bukan macam pokok durian, rimbun. Kalau kita tengok ni macam pokok bunga kertas dah besar tu kan, dia jadi rimbun. Jadi kat situ. Pokok tu dulu tanah Kubur Baqi' tu, pokok tu disemadikan. Di antaranya beberapa belas orang yang dalam Badar Kubrah yang syahid kat situ. Masa 2 orang sahabat ni, sahabat Nabi yang kecil dapat bunuh,
Ya, pokok yang siapa yang menjawab ni kata pokok ni tanam di Israel. Betul. Israel ni adalah daripada keturunan Nabi Yaakob. Kalau kita sebut Israel tu ialah geralan kepada Nabi Yaakob. Nabi Yaakob sebenarnya waktu zaman dia semua panggil dia Israel. Kita sebut Israel tu sebenarnya gelaran pada Nabi Yaakob. Anak Nabi Yaakob tu sebut Bani Israel, keturunan Bani Yaakob. Kita tahu yang dia tu tak puas hati dengan adik dia nama dia Yusuf. Jadi tu ada nama anak dia, seorang nama dia ialah Yahuda. Dia dengan Benyamin yang pergi bunuh kepada, bukan bunuh, yang pergi masukkan Yusuf ke dalam telaga. Jadi ni cerita sirah ni memang seronok dengar. Nak cerita kalamullah yang betul tu kan, keistimewaan memang banyak. Tapi saya suka cerita sirah sebab apa? Sebab saya tengok walaupun ada 3 orang kat sini, saya cerita tak ada yang tak nampak yang lelap mata, angguk je. Puan Zaliah pun angguk. Tuan Faizal pun angguk. Cikgu Nuraini ni. Dia pun angguk kaunselor. Dia angguk je. Saya rasa dia suka cerita ni. Cikgu suka kan cerita ni? Sebab apa suka? Suka Ustaz. Ya. Saya suka dengar cerita Nabi-Nabi kan. Suka. Terima kasih Ustaz. Memang suka. Sebab apa suka? Sebab kita tinggal dengar. Nak baca kita malas kan? Subhanallah. Saya pun dulu sama juga. Saya dulu suka juga dengar. Tapi bila kita membaca betul, ya Allah, seronok. Jadi anak-anak ni nak bawakan cerita tentang kalamullah, saya kena bawakan cerita-cerita. Tapi insya-Allah lah saya akan ceritakan ada di antara intipati-intipati yang perlu anak-anak dengar sampai habis. Sebab saya ni sama dengan kamu juga. Saya bidang sama dengan kamu. Saya kalau nak cerita tentang diri saya cerita dengan anak-anak saya. Saya bukannya orang yang dikatakan pelajar pandai. Tak, saya bukan budak yang pandai waktu sekolah. Kalau sekolah rendah, saya tak segan saya cerita pada diri saya pada semua. Kalau guru-guru saya ada pun dia mungkin kenal saya. Sebab saya sekolah rendah antara top 10. Hebat tak saya? Top 10. Pelajar lebih kurang dalam 60. Hebat tak saya? Top 10. Cikgu-cikgu jangan angguk. Tuan Encik Faizal jangan angguk. Sebab saya top 10 daripada belakang. Saya top 10 daripada belakang. Jadi saya memang tak pandai. Tapi kenapa saya jadi begini sampai saya belajar kat luar negara, saya pergi ke negara-negara lain. Saya percaya sebab ustaz saya cakap kerana Al-Quran. Itu saja. Kerana kalamullah. Sebab tu indahnya dengan kalamullah. Carilah, saya jumpa kawan-kawan saya mana orang yang hafal Quran, mana yang ada Quran pada diri dia. Hidup dia tak pernah sia-sia. Tak ada yang sia-sia. Sebab apa? Sebab lidah dia menyebut kalamullah setiap hari dan Allah sentiasa kat dia. Bukan Allah Ta'ala sahaja pada dia, tetapi malaikat yang ada sama dengan dia. Jadi, hadiah-hadiah nikmat Allah Ta'ala, sebab tu nak cerita indah Quran ni memang tak terungkap lah kalau cerita. Saya pergi ke Mesir, saya belajar bidang Quran, bentadabur Quran, masyayikh, jumpa dengan masyayikh Quran sampai khatam bersama dengan Datuk Mufti Melaka lah. Datuk Mufti Melaka kebetulan dia ada kursus di sana, datang rumah saya bawakan jumpa Pak Syekh dan alhamdulillah Mufti Melaka pun habis dia talaki Quran tu di Mesir dengan Allahyarham Syekh Redha Salim yang guru saya pun ambil kat sana. Lepas tu saya pergi ke Pakistan pun ambil bidang Quran, Madrasah Qari Yasin, saya belajar Quran. Rupanya bila kita belajar dengan Quran, Masya Allah, banyak benda yang kita tak tahu dengan Quran. Sebab itulah Quran ni terlalu indah. Terlalu indah. Bagi orang yang suka cinta kepada Quran, dah suka dengan Quran, insya-Allah hidup dia akan tenang, selamat. Bukan saya cakap, tapi Nabi bagi tahu, kalau nak selamat kat kubur pun suruh baca surah Mulk. Kalau tak nak baca pun, bukakanlah YouTube tu, baca surah Mulk, biar dia baca. Kalau dah tak nak baca lah, biarlah dia baca. Orang baca surah Mulk dalam kubur ni, Allah Ta'ala berikan naungan ke atas dia, jannah, iaitu syurga. Raudatul jannah, taman-taman syurga. Kalau kita lah tahu beriman dengan Nabi SAW dan kita tahu sirah Nabi SAW, Nabi tak pernah cakap yang dusta. Semua betul. Hatta kepada kita yang dah tahu ni, kenapa kita tak nak beramal apa yang Nabi SAW ajar pada kita. Jadi, hadiah-hadiah yang mati Allah SWT cerita tentang tu Abu Jahal tu akhirnya dia cedera, dipancung oleh 2 orang budak ni.
Lalu masa tentera Islam ni didatangkan oleh Allah Ta'ala bi khamsata alafin minal malaikah, tentera kafir ni kalah. Dia kalah lalu dia berundur. Tentera Islam menang. Termasuklah kat situ yang cedera adalah Abu Jahal. Sahabat-sahabat Nabi datang. Waktu tu yang datang siapa? Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud. Kenal Abdullah bin Mas'ud? Dah kenal dah? Tak kenal juga. Yang 3 orang yang ada wajah kat depan laptop saya ni. Kenal lah 4 orang. Alhamdulillah. Ada seorang lagi Mak Ajah. Nur Azila Omar. Kenal Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud tadi yang saya cerita yang kata kaki dia kecil tu kan. Masya Allah. Dia ni datang jumpa. Dia dengar orang mengerang. Sekali dia tengok, rupanya ada satu di antara jasad yang terbujur. Kepala dia penuh dengan besi. Badan dia besi. Dia pakai topeng ni. Topeng daripada besi. Daripada atas sampai bawah penuh dengan besi. Akhirnya Abdullah bin Mas'ud tarik topeng tu. Dia tarik topeng tu, dia tengok siapa? Budak ni. Budak ni pula siapa? Orang tua ni. Siapa? Abu Jahal. Dia tengok ni Amru bin Hisham. Bila tengok Amru bin Hisham, Abdullah bin Mas'ud ni, dia terus teringat pada apa? Dia teringat pada telinga dia ni. Telinga dia yang ditarik ni. Akhirnya dia ambil pedang. Abu Jahal cakap apa? Dia kata, ya walad. Ataupun dia panggil, ya gulam. Wahai budak. Dia panggil Abdullah bin Mas'ud ni budak. Abdullah bin Mas'ud terus teringat. Telinga dia kena tarik. Dia terus ambil pedang. Dia terus pancung. Putus kepala Abu Jahal. Dia cocokkan telinga dia ni, diikat dengan tali, lalu dihirit. Dihirit. Dia datang jumpa Nabi. Ya Rasulullah, arafta man huwa, dia kata. Kamu tahu tak ya Rasulullah siapa dia ni? Rasulullah tengok kepala je, badan dah tak ada. Kalau tarik badan tak kuat. Dia tarik kepala je. Dia dah ikat kat telinga tu. Man huwa? Tengok, siapa? Man huwa? Ya Rasulullah, arafta man huwa? Kamu tahu siapa dia Rasulullah? Rasulullah tengok, Rasulullah kata apa? Huwa Aba Fir'aun. Dia adalah bapa Fir'aun min zaman ni. Pada zaman Nabi SAW, nak tahu Fir'aun itulah dia. Nak cerita kalamullah, kata-kata Allah tu benar, Allah berikan keselamatan, patutlah Jibril datang dalam keadaan senyum. Allah angkat martabat siapa? Abdullah bin Mas'ud. Kerana apa? Cinta Quran, suka Quran. Sebab itulah pelajar-pelajar yang dirahmati Allah Ta'ala dan juga ibu bapa yang dirahmati Allah Ta'ala. Ibu bapa kena rasa syukur banyak-banyak. Sebab kita dapat anak yang lidah dia melafazkan Quran. Sebab Quran ni kalamullah. Dapat daripada Jibril alaihissalam. Bukannya Nabi belajar seperti mana kita belajar. Saya dulu belajar dengan Quran, kita baca. Alif di atas A, alif di bawah I, alif di depan U, A, I, U. Pergi Johor, alif fathah A, alif kasrah I, alif dhamma U, A, I, U. Anak sekarang, abata saja ha khoda. Buka buku 1, A, Aba, 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 Ba. Dia punya sampailah bawah Aba. Tahu tak? Quran ni Nabi dapat daripada Jibril alaihissalam, dia tak ada huruf. Tak ada huruf. Bukannya Jibril tunjukkan ya Muhammad alif A, tak ada. Kan kita tahu kan cerita dia Iqra. Ya Muhammad Iqra. Nabi kata sallallahu alaihi wasallam cakap apa? Ana ma biqari. Ana tak tahu. Ana ma biqari. Aku tak tahu nak baca. Iqra 3 kali. Akhirnya terus terluncur daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Cukup indah. Waktu tu Nabi SAW dapat wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, cerita dia tentang Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa. Menjadi penawar. Masya Allah. Omar masuk Islam. Baca surah Taha. Taha ma anzalna alaikal Qur'ani litashqa illa tazkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa ma tahta thara. Runtuh jantung ni. Jantung Omar punya keras dia, subhanallah. Dengan Quran saja terus luntur. Itu kata bahawa kehebatan Al-Quran. Kita tengok air kat rumah tu, air yang kita masak tu kan, kita panggil air masak tu air apa? Cikgu Nuraini, kita panggil air masak putih tu, kita panggil air apa? Air masak tu, saya panggil air masak Ustaz. Air masak. Okey, ada orang panggil air masak, ada orang panggil air Panas mati. air mati lagi. Air putih, lagi air apa? Air apa? Banyak orang sebut air putih, air mati, Air putih. masak lalu, air masak putih semua.
Sebenarnya kita panggil air mati, dia tak mati. Air mineral, air mineral. Terima kasih. Alhamdulillah, maksudnya ramai jugalah yang dengar. Saya ingat takut dia letakkan lepas tu dia lelap. Alhamdulillah dia dengar juga. Ni air putih ni kita panggil air mati. Sebenarnya dia tak mati. Allah yang bagi tahu waja'alna minal ma' kulla sa'in hayyin. Surah Sabah. Ni cerita tentang air ni. Allahu akbar. Aku jadikan alal ma' ke atas air itu hayyun, hidup, tapi kita sebut mati. Itu makhluk Allah Ta'ala. Allah berikan air itu hidup. Sebab tu sebagai penawar bagi kita. Dalam tubuh badan kita, 3/4 air. Kalau tak ada air, kita jadi lemah. Ni, dalam dunia ni, 3/4 air. Waja'alna minal ma' kulla sa'in hayyin. Siapa yang bagi tahu? Bukan saya bagi tahu. Saya baca, ambil daripada Al-Quran. Sebab tu Quran cukup indah kalau betul-betul kita tahu. Jadi Nabi SAW belajar, dia belajar daripada mana? Daripada Jibril, terus sebut. Al-Quran bukan dengan bertulis, tak. Saya tanyalah pada jemaah yang ada kat sini ni, hadiah hadrat, siapa yang membuat huruf alif? Mungkin ada yang ada PhD, ada datuk, ada master, ada ijazah. Siapa yang mencipta huruf alif tu? Huruf alif tu macam mana bentuk dia? Tegak kan? Siapa yang cipta? Tak tahu kan? Tak tahu maksudnya. Adakah Rasulullah SAW cipta huruf alif? Tak. Sedangkan huruf alif tu kita tak tahu siapa yang cipta. Saya pun tak tahu. Tapi tu di kalangan ulama-ulama dhab dipanggil. Ulama-ulama yang menulis tentang ayat Quran ni. Dia tulis. Sebab Quran bila tulis, mula-mula turun, tengok dalam muzium-muzium. Dulu Quran memang tak ada huruf langsung. Diciptakan oleh manusia. Orang yang suka dengan Quran, Allah datangkan ilham dia. Sebab tu anak-anak bila ada Quran, Allah datangkan ilham dia. Jangan katalah bahawa Al-Quran itu membebankan pada dia. Percayalah ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak yang dekat dengan Quran, banyak baca Quran, sebenarnya lagi menajamkan dan menguatkan ingatan dia. Bukti dia berapa ramai di kalangan pelajar-pelajar yang masyhur nama-nama dia, dan malahan sekolah tu terus naik gemilang dengan sekolah dinamakan sekolah tahfiz. KPM buat kendian. KPM buat kendian melalui BPI, Bahagian Pendidikan Islam Kuala Lumpur, KPM. Sekat dulu dia pelopori di antara kawan saya yang sama-sama kat Mesir, dia balik, dia masuk KPM, terus dia nak buat kurikulum tahfiz di sekolah. Dan alhamdulillah dah masuk tahun ke-5 kat SBPI. Sebenarnya saya pun nak ditarik ke SBPI dulu. Saya mengajar di sekolah Cendera, tapi saya minta izin dengan BPI sendiri, kawan saya. Tapi dia cakap, Lan, dia kata, aku tak minta tolong, jangan keluarkanlah ni, kata aku tak minta engkau tarik ke SBPI. Saya kata saya minta maaf banyak-banyak. Sebab memang kekangan saya tak boleh ke sana. Sebab saya ada hal-hal lain, sebab anak saya, tak apalah kalau saya tak masuk pun mungkin anak saya masuk. Allahu Akbar. Allah bagi. Anak saya dua-dua masuk kat sana. Masya Allah. Allahu Akbar. Nak cerita ni Allah Ta'ala aturkan. Subhanallah. Saya tak tahu nak cakap gambaran macam mana indahnya Quran ni, kalamullah ni. Allah. Jadi huruf ni dicipta oleh manusia. Allah berikan ilham. Macam mana datang huruf A? Huruf alif tu kan macam mana datang huruf alif? Kita nak sebut huruf A ni, mulut kita tutup dulu tu. Tutup. A. Tutup. Nak sebut A, mulut kita buka. A. Ulama-ulama pun fikir macam mana. Datang mulut tu tutup, dia buka. A. Allah datangkan idea ilham pada dia, lalu letakkan A, letakkan satu. Jadilah alif. A. Ba. Macam mana datang huruf ba? Siapa yang cipta huruf ba? Saya belajar ni. Huruf ba ni sebenarnya, guru saya bagi tahu huruf ba ni, ulama-ulama berfikir nak datang ba ni, bunyi ba ni, diletakkan macam sampan. Kan huruf ba kan macam sampan kan? Ba. Kenapa titik kat bawah? Oh. Masya Allah. Ulama-ulama berfikir nak jadikan ba, bunyi ba. Rupanya yang sampan tu adalah bibir kita. Lepas tu, nak bunyikan huruf ba tu, mulut kita mesti tutup. Tak boleh buka. Tutup, kumpulkan angin dalam mulut, lalu kita semburkan. Ba. Yang angin seketul keluar tu ba,
lalu diletakkan titik satu. Masya Allah. Kenapa tak letakkan titik dia ke atas? Sebab pada titik atas bunyi ialah na. Nak bunyi na ni, lidah kita kat mana mula-mula? Ke atas. Terima kasih. Puan Zalia. Ke atas. Na. Lidah kita terletak pada pangkal gusi. Na. Cuba huruf ba, buka mulut, bunyikan ba. Angin tak kumpul dalam mulut, dia keluar, cuba buka mulut, bunyikan ba. Boleh bunyi? Buka mulut. Bunyi ba. Dia tak akan bunyi. Ulama-ulama ni fikir, Masya Allah. Subhanallah. Kan huruf ta, sama juga ta. Kenapa titik dia dua? Kat situlah Allah datangkan ilham. Bila kita nak menyebut kalimah daripada huruf ta tu, makharijul huruf keluarnya daripada hujung lidah kita yang terletak pada hujung gigi. Ta. Ta. Bukan di pangkal gigi, di hujung gigi. Ta. Jadi gigi kita mencecah pada dua, lidah kita mencecah pada dua gigi. Ta. Itu letakkan dua titik. Sa, sama juga. Jadi hari ni tak payah ceramah je. Kalau mula kita baca alif bata je lah sampai ya. Subhanallah. Lepas tu jangan tanya Piramli. Kalau tanya Piramli memanglah dia kata alif bertesa. Sampai jim, dia kata cikgu dia mati. Ni. Tanya Pak Abu, lepas kha apa? Lepas jim apa? Ha kan? Ini dia kata huruf M. Itu Piramli kata. Allahu Akbar. Tapi itulah Allah anugerahkan dengan Quran. Sebab tu kalau orang belajar Quran sebenarnya lagi menyeronokkan. Seronok belajar Quran. Sebab tu saya tengok tekun aja. Dah ada 5 orang ni tekun ni, dengar je. Subhanallah, cerita tentang Quran. Jadi kita mengaji. Sebab tu saya pun sama juga belajar Quran. Sampai ke Pakistan saya belajar Quran. Belajar macam mana? Saya belajar di sana dekat 1 minggu belajar huruf hijaiyah. Kita sebut alif bata tu kan? Alif bata. Macam mana sebut tanda huruf alif? Alif, bata. Kalau kita dulu alif bata, wak talib mata buta, dikejar anjing gila waktu kita dulu kecil-kecil dulu. Kan? Kita belajar. Naik basikal jalan kaki tu, lari tu alif bata, wak talib mata buta, dikejar anjing gila, termasuk pergi buta. Dululah dulu. Tapi terima kasih juga pada guru-guru kita yang kenalkan huruf alif macam tu huruf alif. Subhanallah. Suci Allah huruf alif tu. Kalau dia tak kenalkan, kita tak kenal huruf alif. Anak-anak sekarang, Iqra' yang kelima baru kenal huruf alif. Iqra' kelima ke enam baru kenal huruf alif. Kalau tidak, dia tak kenal. Betapa pentingnya kena kenal huruf alif. Sebab dalam surah Al-Quran, dia ada satu surah nama dia Fawatihus Surah. Iaitu pembuka surah yang dimulakan dengan huruf alif. Contoh Alif Lam Mim. Dia tak baca alama. Alif Lam Mim. Tapi disebabkan dia tak belajar, itu yang dia letak kat tengah-tengah, Tosin Mim dibaca Tosama. Tosama. Na. Qa dia baca. Alif Lam Mim Ra dibaca apa? Alif Lam Mim Ra. Ada yang baca? Al-Mari. Alif Lam mati di atas Al, Mim di atas Ma, Ra bawari. Al-Mari. Kita yang dengar Quran, bacaan Quran, tengok. Mana dalam Quran ada bunyi Al-Mari ni? Rupanya dia baca Fawatihus Surah. Jadi kenal lah. Fawatihus Surah kena baca huruf dia. Sebut huruf dia. Alif, Lam, Mim, Yasin. Kalau orang tak belajar, dia baca Yasa. Kita pun dengar. Dapat menantu kan? Dapat menantu SBPI, tak apalah. Boleh mengaji. Tengok menantu lepas main subuh, bagus atas sejadah. Buka rehal. Lepas tu Pak Mentu dengar. Tengok, bagus menantu aku. Pagi-pagi lepas subuh baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mari. Tak terkejut Pak Mentu. Kadang Pak Mentu cakap apa? Ini menantu ke hantu lah ni. Itulah. Ibu-ibu, ayah-ayah, rahmat Allah Ta'ala, cerita tentang yang seronok. Saya sendiri belajar hijaiyah ni di Pakistan. Dekat 1 minggu. Alif sampai ya. Alif sampai ya 1 minggu. Alif. Ba, ta, sa, jim. Ha, kha,
dal, zal, ra, zai. Apa suruh Ustaz ada pendek ada panjang? Suka-suka Ustaz lah. Tak, bukan. Sebab daripada huruf hijaiyah tu kita kena keluarkan eja dia. Huruf ain. Huruf ain tu berapa hari saya betulkan? Kita selama ni sebut ain. Bukan ain. Salah. Kita sebut lagi ain. Lagi salah. Tentang Quran. Indahnya Quran ni kalam Allah. Sebutan ain bukan ain. Salah. Ain pun salah. Habis yang betul macam mana? Sebutan dia ialah ain. Macam sama je. Kalau kata macam sama, cuba servis telinga tu betul-betul. Saya sebut ain. Yang kedua, ain. Beza. Saya nak betulkan berapa hari tu. Indahnya Quran tu. Sebab ain, ejaan dia ain ya nun. Ain ya mati di atas ain. Nun di atas na. Bila kita wakafkan, jadilah ain. Macam rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tutup mulut tu yang datang huruf mim. Kalau kita tak tutup mulut, tak datang huruf mim. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada mim. Him. Tutup baru datang mim. Sebab nak bunyikan huruf mim, mesti tutup mulut. Ma. Cuba buka mulut, bunyikan ma. Tak boleh. Betul tak? Itulah. Jadi saya nak sebut ain. Bila kita sebut ain, ainnya mati di atas ain, tutup hidung. Ain. Kalau kita sebut ain, bunyi tak dia punya sengau dia? Dengar, saya sebut ni, ibu-ibu dengar tak? Ayah-ayah dengar tak? Ain. Dengar kan? Maksudnya ain nun tu kita dah masuk awal-awal dalam hidung. Dia tak boleh masukkan dalam hidung awal-awal. Ain. Ujung baru masuk. Sama juga Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita masukkan awal-awal, tutup mulut tu dah tak boleh bunyi dah. Dia keluar daripada hidung. Kalau tutup mulut, dia keluar daripada hidung. Kalau tutup hidung, keluar daripada mulut. Kalau tutup dua-dua, maut. Betul saja. Sebab huruf dalam hidung ni dua huruf je, mim dengan nun. Saya belajar kat sana. Subhanallah. Ya Allah, ya Rahman. Allah berilah pada saya. Kat sana lah belajar dengan lagu Panipati. Kita kat sini dengan lagu Bayati, lagu Nahwan. Tapi kat sana lagu Panipati. Ibu-ibu ayah-ayah nak dengar lagu Panipati. Belajar Panipati kat sana. Sebab sana memang dia punya lagu-lagu Panipati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu lagu Panipati. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Tapi orang sana datang sini dibuat lagu Panipati, orang Malaysia tak boleh terima. Ini lagu dangdut mana pula ni, kata. Sebenarnya lagu orang-orang sana, Quran diturunkan oleh Allah Ta'ala sampai penulisan dia diagihkan oleh para sahabat. Diagihkan oleh para sahabat. Sebab penulisan Quran bukan pada zaman Rasulullah. Zaman siapa? Zaman daripada pengumpulan daripada Abu Bakar sampai kepada Umar, sampai Osman, penulisan Rasam Usmani. Kita sebut Rasam Usmani tu. Cuma ada berapa buah, termasuklah satu di antaranya anak kepada Umar Al-Khattab Absah pegang. Di Mekah. Dia hantar ke Mekah, pergi ke Madinah, lepas tu pergi ke Syam, pergi ke Kufah, pergi ke Damsyik. Dia hantar semua. Sebab tu lahjah dalam bahasa Arab dia berbeza-beza. Tapi rattal Quran tartila, yang dikatakan tartil ini, dikatakan bahawa Quran tu sampai mutawatir kepada Nabi SAW dalam 7 jalan. Ini kalau belajarlah. Dan kita percaya bahawa sesungguhnya guru-guru di SBPI ni, dia ada buat pendedahan kepada pelajar-pelajar baik qiraat ni. Maknanya bacaan Quran yang kita baca ni, ramai pun tak tahu. Saya tanya kalau parent-parent yang ada ni pun mungkin sebahagian je tahu. Kita baca Quran mengikut riwayat siapa? Imam siapa? Silap-silap kita tanya, imam siapa kamu baca ni? Ikut riwayat imam siapa? Silap-silap dia cakap Imam Syafi'i. Sungguh.
Kita baca Quran. Imam Syafi'i ke? Tak, Imam Syafi'i ialah ahli fiqh. Ahli fiqh. Tapi qiraat ada imam-imam dia. Nafi', Qalun, Waras, Ibn Bazi kumpul kan. Hisham, Zakwan, Abu Amr. Sampailah ada 7. Tapi belajar di Mesir sampai 14. Qira'an asyar. Ada sampai 10. Tapi ada arba'ata asyar. Ada 14. Sebab lahjah dia berbeza. Sebab tu dalam Quran, kita punya Quran ni, Mekah punya Quran, Mesir punya Mekah pula. Mekah, Maki Madani, kita ni mengikut bacaan daripada bacaan siapa? Bacaan daripada bacaan bacaan daripada bacaan apa? Bacaan Maki Madani. Sebab tu kita baca biasa je lah. Wadduha wallaili iza saja. Tapi kalau pergi tengok qiraat-qiraat lain, kita akan jumpa bacaan tashil. Wadduha wallaili iza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Itu bacaan tashil. Bacaan ni malah wadduha wallaili iza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tapi kita tak boleh baca macam tu sebab kita tak belajar. Dan kalau kita bawa pun dalam sembahyang, kalau orang belakang pun tak tahu, dia kata kita sesat. Jadi, indahnya Quran ni memang istimewa. Sebab tu anak-anak ni, Allah berikan keistimewaan pada dia, Allah pilih pada dia. Dan anak-anak yang dengar, anak-anak pelajar. Tapi kat sini tak adalah nampak muka anak pelajar. Semua nampak mak pelajar, bapak pelajar. Kalau dapat keluar muka anak pelajar ni, alhamdulillah suka saya tengok muka-muka anak-anak yang baca Quran ni. Tak ada ke yang nak keluar kan muka anak-anak ni? Ni anak-anak Sebab itulah kalau kita ni dah mohon kerjasama untuk kamera. Thank you very much. Okay. Siapalah yang di antara anak-anak keluarkanlah muka. Tengok, saya nak tengok muka anak-anak yang hafal Quran ni kan. Sebenarnya pada diri dia ni ada Quran. Darah mengalir, darah tu adalah darah yang sentiasa baca Quran. Kalau dia betul-betul menghayati dengan Quran, dia betul-betul dalam keadaan dia faham dengan Quran, dia percaya yang apa yang Allah anugerahkan ke atas Quran dan dia terus mengamalkannya, dia akan ikut adalah akhlak dia, akhlak yang terpuji. Allah beri ketenangan seorang dengan Quran. Percaya tak? Kalau seandainya saya kata, kita lah dengar anak-anak baca Quran, apa perasaan mak ayah? Cukup suka sangat, gembira sangat. Hatta kita pun kalau tengok anak-anak baca Quran, kita sampai tak nak suruh lah dia buat kerja-kerja yang membebankan, yang sampai lama lah buat kerja. Macam kita minta tolong yang lama, jangka masa lama. Tak. Biarlah dia baca Quran. Biarlah dia baca Quran. Sebab tu bila orang baca Quran, dia akan watak dia ni, watak yang baik. Dan percayalah ibu-ibu ayah-ayah, dia sama macam orang dengan solat. Kalau anak-anak jaga solat, insya-Allah Allah akan pelihara dia. Bukan kat dunia sampai akhirat. Sebab tu anak-anak yang ada Quran, darah dia mengalir Quran, insya-Allah kalau dia betul-betul menghayati Quran, suka dengan Quran, dia akan selamat dunia dan akhirat. Allah akan jaga tubuh badan dia ni, Allah akan jaga. Tapi kenapa tak dapat dijaga? Ni kita kena belajar lagi satu di antara istidraj yang kita dikatakan bahawa nafsu, kena belajar. Kena tahu. Sebab nafsu ni ada pada diri manusia. Allah sebelum datangkan manusia ni, Allah dah cipta dua makhluk Allah Ta'ala. Di antaranya ialah satu akal, satu lagi nafsu. Akal dengan nafsu. Tahu tak peristiwa mula-mula sekali Allah Ta'ala panggil akal dengan nafsu? Masya Allah. Cahaya tak nampak muka saya. Okey, minta maaf gangguan. Sekejap, cahaya ni nampak sangat terang. Sebelum manusia ni Allah Ta'ala ciptakan, Allah dah panggil dah. Dipanggil. Wahai akal. Allah tanya, akal ta'ali. Di sini. Man anta wa man ana. Akal tanya. Wahai akal, siapa engkau, siapa aku? Tahu tak akal? Ibu-ibu ayah-ayah tahu akal? Tak tahu? Pengakal tahu pengakal? Banyak akal? Banyak akal tahu? Oh, banyak akal tahu. Pengakal tahu? Akal ni ada dalam diri manusia, akal ni. Otak Allah anugerahkan otak ni manusia, dia letak atas sekali. Sebab tu keistimewaan manusia, ni, akal ke atas. Berbanding yang tidak ada akal. Siapa tak ada akal tapi ada nafsu binatang?
Walaupun dia ada otak dan kepala dia, tapi martabat dia tu dengan dia punya tempat keluar najis tu sama taraf dia. Bila makan, kepala dia akan tunduk ke bawah. Walaupun dia tinggi macam mana pun. Kita tengok zirafah tinggi kepala dia. Tapi bila nak makan, daun-daun dia akan tundukkan ke bawah. Tapi Allah bagi manusia kepala dia ke atas. Siapa yang makan kat sini, punggung dia ke atas, dia makan, dia sujud. Ada? Tak ada. Tetap ambil tangan, letakkan akal duduk ke atas. Tapi bila dijadikan akal ni, Allah tanya, man anta wa man ana? Akal kata, ana wa anta rabbi. Akal kata. Sesungguhnya aku adalah aku, engkau adalah Tuhanku. Siapa cakap? Akal kata. Sebab tu kalau orang menggunakan akal betul-betul, dia akan kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kalau orang tak gunakan akal betul-betul, tu yang kadang orang kata, engkau ni memang dah hilang akal. Pernah dengar? Hilang akal. Sebab apa tak gunakan? Dan tak percaya bahawa Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan otak tu atas sekali. Lalu Allah panggil, man anta wa man ana? Dia panggil yang kedua, siapa dia? Iaitu nafsu. Nafsu. Kehendak dia. Allah tanya, man anta wa man ana? Subhanallah. Tahu tak apa kata nafsu? Ana wa anta. Faham? Cakap bahasa Arab sikitlah. Ana tahu ana. Anta. Kita biasa pernah pergi Mekah. Ana, anta. Lagi seorang, ana, anta. Yang itu, antu. Ana, anta, antu. Bukan. Ana, anta. Yang seorang lagi, anti. Kalau dia perempuan, ana, anta, anti. Bukan ana, anta, antu. Antu tu tak payah tanyalah siapa antu. Ana, anta lelaki, anti perempuan. Jadi bila ditanya dan nafsu, man anta wa man ana? Nafsu kata, ana wa anta. Nafsu cakap. Kalau saya tanya pada yang ada dalam sini dah, alhamdulillah dah ada lebih kurang dalam 500 orang dah buka kamera ni. 600 orang dah. Alhamdulillah semua buka kamera. Yang satu ni pun tak nampak muka, nampak kipas je. Alhamdulillah. Kalau saya tanya nafsu tu kan, nafsu tu nafsu siapa? Ada tak di antara cikgu-cikgu atau parent boleh jawab? Nafsu tu nafsu siapa? Cik Faizal, nafsu tu nafsu siapa? Kalau katalah, nafsu siapa? Manusia. Nafsu manusia. Terima kasih. Ada lagi yang nak jawab selain daripada nafsu manusia? Ada nak jawab? Cikgu Nuraini nak jawab? Nafsu siapa tu? Tak tahu. Nafsu tahu kan? Nafsu siapa? Cik Faizal kata nafsu manusia. Manusia punya akal ni, dia tak akan jawab pada diri dia. Nafsu siapa? Nafsu kita. Nafsu siapa? Nafsu orang. Nafsu siapa? Nafsu umat. Dia tak cakap nafsu tu adalah nafsu saya. Akal ni kalau boleh jangan aku, biar orang lain. Nampak? Bila kata man ana wa man anta, siapa aku, siapa engkau? Nafsu kata aku, engkau. Allah hukum pada nafsu. Allah hukum pada nafsu, lalu dia bakar oleh Allah SWT dengan api. Nak cerita nafsu ni. Akhirnya Allah angkat, beberapa tahun dibakar, Allah angkat. Lalu Allah tanya, man anta wa man ana? Nafsu tu kata, ana wa anta. Aku, engkau. Degil tak nafsu tu? Nafsu siapa tu? Saya tanya kali kedua, nafsu siapa? Nafsu saya. Alhamdulillah, Puan Nak Razilah dah kenal dah. Dah tahu dah. Ada di antara orang saya tanya nafsu siapa tu, dia kata, nafsu orang. Dia tak cakap nafsu dia lagi. Sebab orang nak kontrol nafsu ni cukup susah. Percaya betul tak? Nak kontrol nafsu senang ke? Susah. Anak-anak yang meningkat lagi susah nak kontrol nafsu dia. Sebab tu nak membentuk manusia, kalau seandainya dia bagi rumah, dia bagi 1 juta, kita boleh buat satu rumah sempurna. Dengan aircon, dengan perabot, dengan apa, tilam berapa tebal, semua kita boleh sempurna. Tapi nak membina manusia, bukan itu caranya dengan wang. Tak. Tapi dengan tarbiyah pada diri kita, termasuklah dengan menggunakan akal dan juga mengontrol ni, nafsu ni. Nafsu ni, dia kata Allah yarham, waliullah. Saya sebut dia waliullah lah. Allah yarham Tuan Guru Haji Ahmad Wahab. Dia pernah pesankan pada saya, kamu lipatlah nafsu kamu. Dia kata lipat nafsu kamu. Lipat. Jadikan nafsu kamu ni seumpama 1 lipatan dan kamu kocek. Apa maksud dia? Kita kena kontrol nafsu kita.
Sebab bila dibakar, nafsu kata apa? Aku, engkau. Degil nafsu ni. Lalu dibakar, Allah tanya nafsu dia, engkau, aku. Allah Ta'ala terus campakkan pada tempat yang paling sejuk. Tahu tak, tempat paling sejuk ni adalah salah satu daripada cara pihak berkuasa nak dapatkan maklumat, tak nak beri pengakuan, dia letakkan di atas ais, didudukkan atas ais. Manusia akan datang tak tahan. Kalau tak percaya, cubalah. Beli ais besar ke, duduk atas tu. Pakai kain gombang, terus duduk. Duduklah bersila kat situ. Kalau nak lagi cepat, tak payah pakai kain gombang. Terus dia duduk atas tu. Dia tak tahan. Tak sampai 5 minit. Dia akan luahkan. Allah hukum dia dengan sejuk. Allah tanya. Dia ambil balik, man anta wa man ana. Tahu tak nafsu kata apa? Ana, anta. Degil. Nafsu tu degil. Dan Allah hukum pada dia, lalu Allah lempahkan dan Allah tak abaikan dia. Tak bagi makan, tak bagi minum, biarkan dia. Akhirnya nafsu kalah kat situ. Nampak tak? Dia kalah. Lalu Allah tanya, man anta wa man ana. Dia kata, ana wa anta rabbi. Baru dia mengaku, aku, engkau adalah Tuhanku. Sebab tu salah satu daripada nak melemahkan nafsu adalah berpuasa. Betul ke? Betul Puan Raini kata betul, Puan Zalia kata, Cik Faizal pun angguk. Betul nafsu dengan lagi lemah. Sebab tu kita ni nak kontrol nafsu cukup susah. Nak tarbiyah bagi kita ni lah pada anak-anak. Kita tak lain tak bukan sebagai bapa mak bapak kena bantu pada anak-anak ni, kita kena pantau. Sebab tu tarbiyah anak, salah ke kalau seandainya kita ni tarbiyah anak dengan rotan? Salah tak? Salah cikgu, salah puan. Kita tarbiyah anak salah menggunakan rotan mengikut undang-undang Malaysia. Tapi dalam Islam bagi tak? Sebab tu ada saya sebenarnya kat sekolah Sultan Muhammad, saya pun masuk kelas hufaz. Kat Sultan Muhammad ada kelas hufaz tapi tak bersistematik macam SBPI. Kita buat underground dalam tanah punya. Jadi waktu PDP kita terus waktu biasa tapi sebelah petang kadang sebelah malam kita ambil. Dia tak pergi ada target sampai 30 juzuk tak. Dia hanya beberapa je surah dan dia siapa yang nak ngapal daripada bawah apalah. Rekod kami ni paling tinggi 18 juzuk selama 3 tahun. Jadi itulah nak tarbiyah, subhanallah. Tapi percayalah bila anak-anak kita dekat dengan Quran, sebenarnya ujian kita lagi besar. Ibarat kata, orang-orang kita kata makin kita nak dekat, makin besar ujian dia. Kalau seandainya kita ni didatangi dengan constable, dia akan datang tu 3 paku untuk anak-anak. Percayalah. Tapi kita yang kena kontrol untuk dia mengawal nafsu. Tapi susah. Nak awal ni cukup susah kalau tak ada keimanan. Tak ada tarbiyah pada diri dia, solat tak tinggal, Quran, susah. Apatah lagi yang sekarang anak-anak yang ada ni, tengok dengan pendedahan dengan handset ni boleh jadi fitnah. Fitnah akhir zaman di antaranya handset. Selain daripada tak dapat kawal nafsu ni lah, mulut kita ni. Sebab tu anak-anak hati-hati. Mulut kita ni, dia ni lagi tajam daripada mata pedang. Memang kita tengok lidah kita tak tajam. Tapi ni dengan pedang orang boleh mati, tapi dengan lidah pun orang boleh mati. Dengan pedang ni kita boleh lukakan orang, tapi dengan lidah orang bukan saja luka pada luaran, tapi dalaman dia ni akan luka. Betul ke saya cakap ni? Dengan lidah kadang orang terluka hati dia. Pernah dengar perkataan luka hati? Sebab apa? Sebab lidah lah. Masa mula-mula bercinta, I love you so much. Wah, bukan main so much. Tapi bila jumpa orang lain, dah. Cerita macam Piramli kan. Isteri tua sayang, tiba isteri muda, I say I love you. Akhirnya dia kata, dulu janji macam mana? Sampai hati abang lukakan hati saya. Padahal dia bukan pakai pisau pun, pakai apa? Pakai lidah. Oh, Masya Allah. Sebab tu anak-anak kena jaga. Kita ni ada 7 benda yang kita kena jaga dalam tubuh badan kita yang menjadi dosa. 1, mulut. 2, telinga. 3, mata. 4, tangan. 5, kaki. 6, perut. 7,
nafsu, kemaluan. Itu yang kita nak bincangkan dua ni. Nak bawa pelajar kena dengar betul-betul. Mulut kita ni, dia salah satu daripada kata-kata kita ni adalah doa. Saya cukup takut kadang. Kadang bila saya cakap sesuatu tu kadang tarik balik minta istighfar. Tiap-tiap hari memang kena istighfar kepada Allah Ta'ala. Sekurang-kurangnya 70 hadis Nabi. Tak ada pun 100 kali kena istighfar, minta ampun. Kalau ada salah ya Allah, ampunkan ya Allah. Sebab tu doa lepas daripada kita tahajud, selepas kita istighfar, minta pada Allah Ta'ala, doa dia apa? Ya Allah, lindungi aku ini ya Allah dari melakukan perkara-perkara yang engkau larang. Itu doa yang kita kena bawa. Setiap hari. Diri kita ni supaya kita ni minta Allah Ta'ala lindungi kita dengan para malaikat. Sebab tu kadang kita doa macam tu, Allah Ta'ala pelihara kita. Kita sekarang ni, kita petang-petang nak pergi minum air ni. Nak pergi minum air. Ibu-ibu nak pergi mana? Nak pergi restoran. Nak pergi restoran ke nak pergi minum air. Tak kisahlah kalau bapa-bapa nak pergi ngeteh. Tapi baru nak pergi, datang abang kita, saudara kita datang. Tak jadi keluar. Rupa-rupanya Allah tak bagi keluar. Sebab apa? Datangnya malaikat dia lindungi kita. Tak bagi keluar, tak keluar. Sebab kalau kita keluar ngeteh, apa akan jadi? Rasa-rasa Encik Faizal kalau kita pergi ngeteh, apa akan jadi? Mungkin berlaku kemelangan. Bukan kemelangan pun ya. Tapi yang sekarang tahu tak negara kita ni, terutama Melaka, apa dah terjadi sekarang ni? Kita dah tak ada ketua menteri tau. Betul. Agak-agak pergi kat restoran, kat minum kedai kopi tu agak-agak banyak lah perbahasan dia. Kita tak pergi mana-mana pun dalam ni, siapa yang tak dapat berita? Cuba bagi tahu saya yang tak dapat berita yang kita ni dalam keadaan dah tak ada ketua menteri. Puan Sama dapat tak berita? Tak ada ketua. Agak-agak dapat tak? Dapat tak mesej? Tak dapat. Dapat? Tak tahu, tak dapat. Tak dapat. Berita yang kita ni tak ada ketua menteri. Yang ada pun sekarang Itu memang kita tahu ni, Tuan Haji. Tahu jelas tu. Betul. Tapi ada tak orang ulas tentang kita ni, keadaan Melaka sekarang bila nak dah dibubarkan, ada tak berita dalam WhatsApp? Itulah tu Itu banyak. Nak cerita kat situ macam-macam gosip. Ya, kita kat sini sekarang ada ujung jari ni. Tapi kalau kita kat restoran apa akan jadi? Bawalah kertas kajang. Satu tajuk. Tapi Allah Betul. Sebab kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala sebab kita minta protect. Makin kita dekat dengan Allah, kalau kita nak dekat dengan Allah, kita datang sejengkal, Allah datang sedepa. Maksudnya kelebihan yang Allah akan datang. Kalau kita takrifkan macam inilah. Kita nak dekat dengan Allah tu sehasta, Allah dah dekat dengan kita satu jengkal. Tapi kalau tengok hadis, katakan bahawa kita ni dah datang dengan Allah dengan sejengkal, Allah dah datang kepada kita ni dah sehasta. Lagi cepat. Sebab tu dalam keadaan diri kita ni itulah. Saya sendiri, saya cakap dengan orang rumah saya. Bila kata Encik Faizal minta saya ni bagi ceramah, saya kata, ya Allah, cukup berat bagi saya ni, saya nak cakap. Ikhlas saya cakap, saya susah nak cakap. Sebab apa susah nak cakap? Sebab saya ada anak. Mungkin sebelum ni tak kenal lah siapa saya kan. Tapi mungkin ni Puan Salam lepas ni kenal saya lah. Kenal anak saya. Itu yang saya kata, ya Allah, saya minta pada Allah Ta'ala. Saya bincang dengan isteri saya. Tu Encik Faizal kata, bolehlah, saya duk mikir. Satu ujian berat bagi saya ni sebenarnya. Memang kita nakkan anak kita yang terbaik. Dan percayalah anak-anak, dengar sini anak-anak yang ada dengarlah. Sesungguhnya mak ayah ni, dia bukan nak anak dia ni jadi Perdana Menteri. Mak ayah ni tak nak anak-anak dia ni jadi wakil rakyat. Mak ayah ni tak nak anak dia jadi kaya raya macam Qarun, tak nak. Tetapi percayalah anak-anak, sesungguhnya mak ayah ni ingin anak dia ni jadi anak yang soleh, solehah. Sebab di antara anak yang soleh, solehah lah dia akan memberikan kejayaan, kegembiraan, ketenangan dalam kehidupan mak ayah. Bukan kat dunia sahaja, tapi kat akhirat. Ada orang dalam keadaan dia kaya, tapi mak ayah dia sengsara. Ada tak? Ada. Sebab tu kita ni kena jaga. Mulut kita kena jaga. Anak-anak pun kena jaga. Jangan sampai sekali-kali kita melukakan hati orang. Lidah ni, dia boleh pancung. Sebab tu anak-anak sekarang dia boleh gelar. Kat sekolah ni dia gelar kawan-kawan dia. Kita bagi nama sedap-sedap anak kita. Tapi sampai kat sekolah, anak-anak kita bukan panggil nama betul. Kawan-kawan dia panggil siapa? Buntat. Tengok gemuk sikit, dia panggil buntal.
Tengok dia tengok katik jalan terkidik-kidik dia panggil, penguin, panggil penguin. Sungguh. Tak percaya cubalah tanya anak-anak, tanya. Dia kat sekolah kadang dia tak panggil nama, cicak, dia panggil cicak. Yang itu ayam, yang itu telur. Ada, semua ada gelaran. Sebab tu jangan sekali-kali. Dalam Islam boleh dipanggil kunyah. Tapi nama yang baik. Nabi sendiri pun berikan kunyah ke atas sahabat-sahabat Nabi SAW. Keredaan daripada para sahabat. Kita takut bila lidah kita tak jaga. Lidah kita tak jaga. Nafsu kita cakap pada orang. Kita khawatir besok. Ke akhirat. Sebab tu sekarang anak-anak dia tak nampak. Yang nampak ni siapa? Mak dan ayah. Terutama mak ayah yang makin lama makin dah meningkat. Lagi dia nampak. Sebab kehidupan manusia dia ada 5 peringkat. Pertama, manusia suka je. Yang sekarang ni ada pada anak-anak. Anak-anak suka. Memang sekarang anak-anak memang suka. Terutama anak-anak kecil, sekolah rendah. Lagi suka. Tadika lagi suka. 3 tahun lagi suka. Sebab dia memang suka je. Lari sana, lari sini. Bangun pagi, lari sana, lari sini. Pergi masjid, lari sana, lari sini. Puan Zaliha pernah tengok pergi masjid, pernah nampak tak Tok Imam main kejor-kejor dengan Bilal? Tak ada, tak pernah. Tak ada kan? Tak ada main kejor-kejor. Sebab dah tua dah. Bukan dia waktu tu dia suka. Tak. Yang kedua, manusia akan cari pasangan. Ni kehidupan. Kehidupan kita, perjalanan kehidupan. Puan Noraini kan, waktu sekolah rendah tak fikir pun pasal pakwa. Tapi satu ketika dia dah dewasa, dah 20 tahun, dah mulalah nak cari pakwa. Memang cari pasangan. Tengok tak ada-ada. Risau. Siapalah nak aku? Tahap ketiga, manusia akan cari harta. Betul? Sekarang kan ada di antara mak ayah tengah cari harta kan. Dulu tak ada rumah, sekarang ada rumah, ada kereta. Semua ada. Lepas tu manusia akan cari apa? Dia akan cari kasih sayang. Kasih sayang ni, kita pun sekarang ni. Tengok anak-anak, anak belajar sana, belajar sini, kat you sana, you sini. Mak bapak kat dalam rumah ni, senang hati ke susah? Susah sebab sayang sangat. Macam manalah COVID ni, ya Allah, jauhkan ya Allah. Itu doa lah. Kejap-kejap telefon, kau sihat, balik tak, nak kasih sayang. Tapi satu tahap manusia akan cari Allah Ta'ala. Sekarang ada di antara yang kita dah nampak akhirat. Sebab tu anak-anak ni, mak ayah, percayalah anak-anak, sesungguhnya mak ayah bukan nakkan harta kamu, tak. Tapi nak mak ayah pada kamu adalah anak soleh-solehah. Jadi nak jadi anak yang soleh, takrif solehah tu sendiri kena tahu. Apa makna anak soleh, anak solehah? Anak soleh, anak solehah ialah anak yang memberikan ketenangan pada mak ayah. Itulah anak soleh-solehah. Ada di antara ada anak tu mak dia risau tengok, Allah anak aku dia balik ni jadi risau. Apa orang kampung lagi risau. Yang sekarang pun kita tengok anak kita yang tak buat apa-apa, buat benda-benda yang pelik-pelik pun tak ada. Tapi kita tengok anak kita diam pun kita jadi risau. Betul kan? Apa tak diam daripada malam sampai pagi sembahyang subuh, lepas tu dia diam lagi. Pukul 12 ni kan baru dia bangkit. Kita risau tak? Percayalah anak-anak ni kalau duduk asrama, balik rumah memang dia tidur je. Tapi alasan anak-anak dia ada akal. Dia cakap dengan mak bapak. Apa dia cakap? Mak, inilah waktu kita nak tidur mak. Kat sekolah pack dengan dia punya jadual. Tak sempat nak tidur pun kita tengok kesian je. Tapi bila kita pergi sekolah, bila tanda rekod, cikgu cakap apa? Saya pun tak tahu kak, nak macam mana dengan anak kakak. Kat kelas pun dia tidur je. Kat kelas tidur, balik kampung, dia kata dia tak cukup tidur kat sekolah. Kan? Subhanallah. Tu akal lah, akal. Jadi anak-anak kena hati-hati. Sebab tu jangan ajuk-ajukkan pada orang lain. Sebab dia doa. Sebab tu saya nak bagi satu rahsia. Ni satu rahsia. Kita ni sampai pukul berapa ni ya? Dah rasa dah lama dah ni. Terpulang pada Ustaz. Terpulang pada saya. Ya. InsyaAllah. Kalau sampai Mungkin lagi 15 boleh. minit. Okey, lagi 15 minit. Tak sampai cakap lagi 15 minit ni. InsyaAllah. Dia potong lagi pun boleh insyaAllah. Apa tadi saya nak cakap ni? Subhanallah. Rahsia Ustaz, rahsia. Rahsia apa? Rahsia. Ustaz ada rahsia tadi. Allah, dah terlupa dah. Allah masya-Allah. Pasal anak soleh-solehah. Pasal anak yang soleh dan solehah. Yelah, dah terlupa dah apa rahsia tadi. Subhanallah. Tadi dah teringat dah sangat.
cakap lafaz kata-kata Allahu Akbar. Bila dah terpotong Ustaz sudah nak tak. kongsikan rahsia, sesuatu rahsia tadi. Yelah, itulah rahsia tu tadi tu. Apa benda saya rahsia tadi ni? Allahu Akbar. Apa yang dirahsiakan tu Ustaz? Keluarkan. Ni. Ada satu rahsia yang mana sesungguhnya, dengar yang mana sesungguhnya waktu tu kita minta dengan Allah Ta'ala, Allah terus akan tunaikan. Dia tak ada hijab bagi dia, terus Allah Ta'ala tunaikan. Anak-anak kena dengar. Dia kena dengar. Iaitu apabila kita ini rasa tak puas hati, kita dizolimi. Betul tak? Orang yang dizolimi, doa dia makbul. Betul kan? Tapi berapa ramai orang yang tak boleh kawal nafsu dia dengan akal, lalu dia pun ikut marah kehendak hati dia. Dizolimi kan? Sebab tu tarbiyah pada diri kita. Bila orang zalim kepada kita, waktu tu sebenarnya Allah bagi bonus kat kita. Tapi kalau orang tak belajar, dia kata apa? Bonus ke benda? Dia sakitkan hati aku, bonus. Dia sakitkan, itu bukan bonus. Tu bala nama dia. Kita cakap lah. Sebenarnya tu bonus sebenarnya. Apa bonusnya? Kita ubah pada diri kita. Engkau ni memang tak guna lah. Engkau ni memang, dia cakap lah apa-apa. Maka kita terus waktu tu angkat tangan, doa. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunkanlah hamba ataupun ampunkanlah sahabatku ini ya Allah. Pelajar-pelajar masa tu pun sama. Kalau seandainya ada orang hina, dia hajuk-hajukkan macam-macam lah. Angkatkan ya Allah, ampunkanlah sahabatku ini ya Allah. Berikanlah kepadanya ya Allah dengan nur hidayah ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, terangkanlah hatinya ya Allah. Bimbinglah dirinya ya Allah untuk jalanmu ya Allah. Dan akhir sekali doa-doa tu, ya Allah, tempatkan dia dalam syurgamu ya Allah. Doa. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau orang tak belajar, dia cakap apa? Dia sakitkan hati kita, kita doakan dia. Banyak cantik. Betul tak? Kita cakap macam tu. Biar terlokop. Biar terbongkang. Biar tergolek. Sebenarnya tak. Sebab bila kita doakan orang yang baik, Allah ni bagi tahu pada malaikat, ya malaikat, tunaikanlah permintaan hamba Allah yang mendoakan pada orang lain pada dia. Pada dia. Percaya tak? Kita doakan yang terbaik ialah kita doakan pada orang lain yang orang tu tidak tahu yang kita mendoakan dia. Betul tak? Ya sungguh. Itu di antara martabat ketinggian di sisi Allah Ta'ala. Sebab tu angkatkan doa. Sebab tu macam mana sakit sekali hati pun, ibu bapa ke apa, kita dizalimi, anak-anak diajukkan, maka angkatkan doa. Sesungguhnya Allah akan bagi kat kita. Bagi kat kita dulu. Akhir sekali, ya Allah, masukkan dia dalam syurga ya Allah. Tapi syurga aku kat atas, dia kat bawah ya Allah. Itu kalau dah terlalu geram sangatlah. Maknanya martabat kita kat atas, dia masuk syurga juga tapi dia kat bawah. Satu ketika orang dalam syurga dia akan bertemu juga. Masya Allah. Jadi pelajar-pelajar rahmati Allah SWT, yang tadi saya bagi tahu, kejadian manusia, akal dan juga nafsu. Nafsu tu kena kontrol. Ni, ujian bagi kita. Ni handset ni. Yang kita tak sangka-sangka dia masuk. Ni, hati-hati. Bila dia dah jadi tabiat, dia akan jadi wabak, dia jadi virus dan dia akan jadi kanser. Nafsu. Saya bukan cerita main-main sebab saya ni dah mengajar. Pengalaman saya pernah sekolah, semua sekolah perempuan. Sekolah Sayyidah Khadijah saya mengajar. Semua perempuan. Lepas tu saya pindah ke sekolah Tahfiz Quran Cenderah. Semua lelaki. Lepas tu masuk sekolah Sultan Muhammad. Semua lelaki, sebahagian perempuan. Saya dah faham dah keadaan anak-anak. Keadaan anak-anak ni lah dikatakan bahawa bila pembesaran dia sampai kepada balik, ujian dia besar pada mak ayah. Kena tarbiyah. Tarbiyah. Yang anak-anak kena kontrol. Kontrol pada diri kamu. Mak ayah tak boleh bantu. Mak ayah hanya datangkan 20% je untuk kamu. Pada diri kamu yang terletaknya, segala-galanya. Sebab tu jangan sekali-kali kamu menconteng arang pada muka mak ayahku. Percayalah, mak ayah kamu nak senang, kamu kena hormat dan taat pada dia. Nabi bagi tahu, redha Allah, redha walidain. Sebagai pengakhir daripada ceramah saya ceritakan keadaan anak-anak yang derhaka kepada mak ayah. Tak nak dengar. Sebab tu saya nak cerita banyak lagi. Saya ni, saya cakap saya tak pandai. Tapi kenapa saya jadi macam ni? Saya dulu pemalu. Memang tak pandai nak bercakap.
Memang tak pandai. Sampaikan kawan-kawan saya kata, yang ada pelik, orang kampung pun pelik. Kata, si Dahlan, dia nak ceramah kat kampung, orang terkejut. Kawan-kawan saya kata, saya segan dengan Ustaz Dahlan. Kata, apalah nak segan. Kita kawan-kawan tak sama. Kata, apalah tak sama-sama. Kita sama kawan-kawan. Tak share, tak sama. Kata, sama. Saya tak tahu kenapa Allah Ta'ala anugerahkan macam ni kan. Itu tu saya percaya dengan Quran. Jadi, nak cerita ni, nak dapatkan kita ni, Allah Ta'ala suka, Allah sayang, Allah bantu kita. Ingat, mak, ayah, guru-guru kita kena hormat. Selain daripada yang dua, Allah dan Rasul, ibu, ayah, guru. Hormat guru. Sebab tu saya kat sekolah, saya tak pandai. Sampaikan ustaz saya cakap apa. Saya kata, Ustaz, terima kasih Ustaz didik saya. Sampai saya macam ni. Ustaz saya cakap apa? Dia kata, Syekh. Ustaz saya panggil Syekh. Jangan terkejutlah, Syekh. Syekh ni ada tiga. Satu, orang kaya pun dipanggil Syekh. Orang besar panggil pun Syekh. Orang tua pun dipanggil Syekh. Ada tiga ni. Orang yang pertama orang kaya, orang ada pangkat, kemudian orang yang berilmu, kemudian orang yang tua. Dipanggil Syekh. Ustaz saya panggil Syekh. Ustaz saya cakap lah, Syekh, ana kenal siapa entah, Syekh. Dia cakap macam tu. Saya kata, Ustaz, terima kasih Ustaz. Saya benarnya, saya rendah hari ni. Sebab saya pernah ceramah, Ustaz saya kat bawah. Tuan-tuan bayangkanlah. Yang saya hormat sungguh-sungguh dengan dia. Sana saya nak pergi masjid, dia peluk. Dia kata, Dahlan, jangan lupa selawat Nabi SAW, jangan lupa. Dia pesan telinga saya masa peluk. InsyaAllah Ustaz, terima kasih Ustaz. Barakah daripada Ustaz. Saya suka kamu. Allahu Akbar. Bila Ustaz cakap saya suka kamu, sampai sekarang lah dia berwhatsapp dengan saya. Dia hantarkan, setiap kali mengajar dia kadang hantarkan saya. Saya berterima kasih lah Allah Ta'ala pilih dapat guru macam tu. Bukan senang orang alim yang ingat kat kita. Kita ingat orang alim betul, tapi orang alim nak ingat kita susah. Jadi nak bawa cerita. Anak-anak dengar cerita ni elok-elok, jangan sampai kita jadi anak derhaka kepada ibu dan ayah. Apatah lagi kalau derhaka kepada Allah dan juga Rasul. Ni cerita ni remaja. Seorang remaja. Remaja ni berusia lebih kurang macam ni lah anak-anak ni. Dalam 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ini saya ambil nakal cerita ni daripada Datuk Siti Nurbahiyah. Dia ceritakan di mana ceritanya ada pasangan keluarga ni, dia tinggal anak dengan ibu je. Anak dia dengan ibu. Bapak dia dah tak ada. Dia tak masukkan kisah bapak dia lah, tapi dengan ibu dia lah. Di mana anak ni memberikan mak dia sakit hati. Mak dia sakit hati sangat. Sampaikan ibu dia sampai kata, ya Allah, macam manalah aku nak buat lagi ni. Sampai satu tahap ibu dia abaikan. Dahlah, apa nak jadilah, ya Allah. Dan dia tak putus asa lah. Sebab tu kadang ada mak ayah macam tu. Sebab tu tarik balik, ya Allah, aku minta ampun, ya Allah. Engkau berikan anak aku ni sebagai amanah kepada aku. Aku akan tarbiyah, ya Allah. Aku minta ampun daripada terlepas jejak aku. Akhirnya, anak dia ni, Allah uji pada keluarga dia, pada anak dia ni juga, Allah beri satu sakit. Lalu ibu dia tengok anak dia sakit. Itulah dikatakan bahawa ibu ni dia ada rahim. Tempat duduknya anak sebelum keluar daripada perut dia duduk dalam rahim. Sebab tu rahim diletakkan kat ibu. Kasih antara bapa dengan ayah, ibu lagi kuat daripada ayah. Jadi ibu ni macam mana pun tetap anak dia. Sebab tu kalau kita tengok anak-anak, bila ada ibu kan, walaupun anak itu gemuk, tetap ibu dia cium. Sebab sayang. Kita tengok anak kan sekolah rendah tu bulat-bulat. Tengok jalan, ya Allah, bulat dia cium. Itu anak aku gemuk. Yang kurus anak aku. Yang tinggi, yang hitam ke apa, semua anak aku. Jadi anak dia ni dah derhaka. Lalu dia sakit. Ibu ni tengok anak dia macam tu. Akhirnya ibu dia bawa pergi hospital. Dia cakap, doktor, anak dia sakit. Lalu doktor tu pun cek-cek, kata anak kamu dalam keadaan kritikal, terpaksa ditahan di hospital. Sebab nak tahu sakit dia ni. Dia dah lemah sangat. Akhirnya masuk ke hospital. Masuk hospital disebabkan ibu tu hantar, dia balik rumah, dia tenang tengok anak dia yang derhaka tu tak ada. Masya Allah. Kalau ada lah macam ni, ya Allah. Hai. Jangan anak-anak jangan jadi macam tu. Sebab mak ayah pesan sebelum datang ke sekolah tu, kadang mak ayah kat kereta dia pesan, jadi dengar cakap cikgu kan? Dengar cakap cikgu, belajar betul-betul.
Jangan lukakan mak ayah. Jaga nama mak ayah. Sebab ada di antara mak ayah baik tapi anak, ya Allah, anak macam pontianak, tadi menantu macam mantu. Kan? Ni minta pada anak-anak macam tu. Jadi bila dia letak tu, dia tengok mak dia balik, anak dah tak ada, dia tenang lah. Mak dia tenang. Tengok dah tak ada anak ni lagi tenang. Wa na'udzubillah. Anak ni jaga. Anak dalam keadaan macam ni. Rupanya anak dia tahan kat hospital. Tak lama kemudian anak dia koma. Datuk cerita anak dia koma. Koma. Akhirnya koma beberapa hari. Memakan masa yang lama. Bila koma dia tak sedar. Dia tak sedar. Jadi nurse datang cuma lapkan badan dia semua. Lepas tu salingkan baju. Dia keadaan macam mayat lah. Tapi hidup. Dia macam mayat, tak sedar apa. Dia pakaikan semua. Tapi bila koma tak ada usik pada nurse kan. Cuma dripkan air. Badan dia makin lama makin kurus. Satu tahap masa tu dia pun pergi nak salingkan baju. Dia baru perasan di belakang budak ni. Rupa-rupanya dah berlaku satu luka. Luka tersebut hinggakan berkudis dan berlubang. Dia berlubang. Lalu nurse pun tengok, budak ni makin lama makin merosot. Tahap dia ni, kesihatan dia makin merosot. Dan waktu tu adalah orang daripada jabatan ni, sukarelawan ni, memang ada Jabatan Agama Islam pun, Melaka pun ada sukarelawan datang ke hospital bagikan semangat pada pesakit, orang yang mengunjung supaya diajarkan adab-adab mengunjung. Jadi nurse tu panggil, dia kata, Ustaz, tolong Ustaz pada budak ni. Kenapa? Budak ni dalam keadaan mungkin dia dah nazak ni Ustaz. Rupanya betul. Ustaz tengok anak tu nazak. Keadaan dia berada di ambang maut. Nazak lah. Tapi dada dia ni, ombak dia dalam keadaan tanda-tanda nak meninggal ni, dah ada tapi tak mati-mati. Orang nak meninggal ni ada tanda-tanda dia. Anak saya cakap ni Kang, bersambung lagi ni Kang. 10.40 dah ni. Tanda tu saya tak payah ceritalah. Jadi, dia tanda-tanda dah ada. Ustaz pun tengok, kata budak ni, Ustaz tu ajar telinga dia lah. Dia kat telinga dia, kalimah la ilaha illallah, dia tak sedar. Allah pun dia tak sedar. Tak menitis pun air mata. Orang kalau Allah Ta'ala rahmati, nak meninggal ni, pertama air mata keluar. Kedua, dahi berpeluh. Ketiga, bibir menjadi kering. Okay? Jadi masa tu dia pun, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Ustaz tu pun cakap lah pada siapa? Pada nurse. Dia kata, minta tolonglah. Telefonlah waris dia untuk datang. Dia kata sebenarnya Ustaz, budak ni masuk daripada tu sampai sekarang, mak dia tak datang. Mak dia hantar sampai sekarang tak datang. Tak kontak. Kita kontak tapi mak dia tak, dia abaikan. Dia kata dia tak nak tengok dah anak tu. Masya Allah. Dia tak nak tengok anak tu. Sebab anak tu dah jadi anak derhaka. Bila kata dia tak nak tengok, Ustaz dia terasa, ya Allah, macam ni sekali. Ibu dah tak nak tengok anak dia. Sedangkan ibu ada rahim. Dia tak nak tengok. Sebab dia luka. Mak dia luka. Akhirnya tak apalah, telefonlah nurse, saya nak cakap. Tu yang dia cakap. Ustaz tu cakap. Dia kata, makcik, saya daripada ni, sukarelawan bagi ni, dia terang-terang kan. Kata, makcik tolonglah. Tolong datang. Saya tak nak datang Ustaz. Ustaz tak ada hak nak tahan saya. Biarlah anak saya kalau nak mati, matilah, dia kata. Bila tanya macam tu, Ustaz tu dia terasalah. Dia kata, makcik kandungkan. Dia cerita kandungkan, lahirkan. Kita sayang pada anak kita. Hatta kita tipu anak kita kerana apa? Kerana anak. Sebab tu anak-anak percayalah. Kadang mak ni, ayah ni jadi penipu sebab kamu. Kenapa? Kadang mak ayah lapar sebab kamu tak makan lagi. Kadang mak ayah cakap, mak dah makan. Dah. Padahal mak belum makan, ayah dah makan. Ayah pun belum makan. Tapi kerana apa? Kerana anak. Betul tak ibu-ibu? Betul kan? Kadang kita sakit, mak sakit. Kita yang dah tua ni pun sakit. Kalau mak kita ada, ayah kita ada, kita ni mak sihat. Walaupun mak tu demam, kita telefon, mak sihat. Mak kata apa? Sihat. Walaupun mak demam. Kerana apa? Kerana anak. Anak-anak kena faham. Kadang mak ayah tipu kerana itulah. Kerana kamu. Tapi disebabkan kamu buat, sampaikan derhaka, ibu ni tak nak. Akhirnya Ustaz pujuk-pujuk, dia kata, tak apalah Ustaz, saya datang. Mungkin ni saat akhir. Bila ibu tu datang, Ustaz tu sambut sampai ke hospital. Ustaz tu tunjukkan anak dia. Ibu tu terkejut. Terkejut bila tengok anak dia ni dah tinggal kulit dengan muka ni, tinggal tulang je lah. Sebab tak makan. Tahu tak apa berlaku pada ibu? Dia tengok anak dia, tiba-tiba air mata ni bertakung. Rupa-rupanya perempuan ni ada rahim. Kasih sayang. Tengok air bertakung. Ustaz tu dah talkinkan dah. Allah. Anak ni koma.
Lalu ustaz tu cakap, makcik pergilah ambil air sembahyang. Buat apa ustaz? Dia kata, pergi ambil air sembahyang. Buat apa? Tak apa, makcik ambil sembahyang. Akhirnya makcik tu pun ikutlah kata ustaz, dia pergi ambil sembahyang. Masuk bilik air, ambil sembahyang, ustaz tu terus ambil baldi, terus alaskan bawah air cucuran tu. Dia kata, makcik ambil sembahyang, kumuhan daripada makcik ni masukkan dalam baldi, air tangan ni, air sampai pada air kaki ni biar masuk dalam baldi ni. Air makcik tu ni lah. Dengan air mata, masa tu dah jatuh dah air mata dengan ambil sembahyang, dia pun menangis. Sedih tengok anak dia. Sebab anak dia tak bergerak. Dan macam mayat hidup. Akhirnya, bila makcik tu kata, ustaz saya dah sudah. Ustaz tu terus ambil air baldi tu, dia terus ceduk 2 bekas. Satu dia letakkan kat bahu, satu dia letakkan kat pinggang. Dia kata, makcik tolong saya. Kita ikhtiar aja makcik. Sebab anak ni dalam keadaan nazak. Makcik tolong celupkan tangan makcik ni pada air dan makcik usapkan pada kaki. Dia usapkan pada kaki. Ustaz tu datang, dia ambil air yang kat bahu tu, dia ambil sudu, dia cedok, lalu dia bagi minum pada anak tersebut. Ibu dia cakap apa? Ustaz, itu air sembahyang saya. Air ni air kaki basuhan saya, ustaz nak bagi masuk dalam mulut dia. Sebenarnya air itu adalah air basuhan, air mustakmal. Untuk siapa? Untuk anak. Air mustakmal suci. Ya, air mustakmal suci tapi tidak menyucikan. Boleh buat minum? Boleh buat minum. Air suci tak menyucikan, boleh buat minum. Kita tengok air sirap, air mata kucing. Sebenarnya itu air mustakmal. Kita boleh minum, kita boleh minum. Akhirnya dibagi minum. Mak dia ni rasa sebab. Ya Allah, air kaki aku dibagikan pada anak. Dia bagi. Ibu ni sentuhan daripada tangan, disapu pada kaki. Subhanallah, maha suci Allah. Tiba-tiba kaki tu bergerak. Tadi bergerak, ibu dia jadi sebab. Dia kata, ustaz, anak saya dah sedar. Dia kata, anak saya dah sedar ustaz. Ustaz kata tak. Anak makcik belum sedar lagi. Sebab main diam je. Dia angkat kaki dia dah tarik dah. Ya Allah. Dalam hati tu, ibu kan, dia tetap doa juga. Ya Allah. Bantulah, tolonglah ya Allah. Tolonglah ya Allah, selamatkan anak aku. Dia cakap dalam hati ni. Sebab dia masih rasa tu datang kasih sayang. Lalu, dia datang gerakkan pada badan dia ni, terus pegang pada tangan. Dia sapu tangan. Dia sapu tangan. Pada tangan tu, disapu-sapu dengan air sembayang mak dia ni. Air sembayang dia ni pada anak. Maha suci Allah, tangan tu tiba-tiba gerak. Dia gerak. Ya Allah. Air mata jatuh. Mak dia air mata jatuh. Akhirnya dia kata, ustaz, minta izin ustaz, saya nak pergi kat kepala anak saya. Tu dia celup tu, dia celup, disapukan. Disapukan muka anak dia, dia panggil abang. Abang, mak datang abang, kata. Mak datang. Tahu tak? Maha suci Allah, bila ibu datang pada anak, kita pernah nampak kan, di antara video-video bila anak ni kan, keadaan masa ada satu video anak tu dah mati tapi tiba-tiba gerak tangan dia. Sebab apa? Sebab tangan daripada tangan ibu. Akhirnya dia pun dia tengok anak dia bergerak tangan, dia pergi kat kepala, dia pun sapu. Maha suci Allah. Tahu tak apa berlaku? Tiba-tiba anak yang pejam koma ni, dia buka mata. Dia buka mata. Dia buka, dia terus terpandang muka mak dia. Tahu tak apa kalimah yang mula-mula keluar sekali daripada mulut mak dia? Daripada anak dia. Anak dia terus panggil. Mak. Dia terus panggil. Mak. Mak dia terus tak tahan sangat. Orang perempuan, dia perasaan dia 9. Jadi terlalu sedih sangat sampai dia tak boleh keluar kata-kata nak panggil ia, tak boleh keluar. Masa sebelum tu boleh. Mak dia tak boleh cakap, nak cakap ia pun tak boleh. Selalu sebab sangat. Mak, ampunkan saya mak, kata. Sakit. Dia cakap sakit. Ampunkan saya. Abang sakit, dia kata. Mak dia tahan dia. Tahan nak bercakap, tak boleh cakap. Sebab. Sebab. Akhirnya anak dia menyusunlah. Maafkan abang, kata. Kalau mak tak maafkan pun tak apalah mak. Sampaikan anak tu dah putus asa. Tapi abang minta satu je dengan mak. Mak dia tak cakap. Mak, tolonglah.
halalkan apa yang abang hisap daripada susu mak. Allahu Akbar. Bila dia cakap macam tu, mak dia terus rebah. Dia peluk, dia cium. Keluar kata-kata, abang, mak maafkan kamu. Terus tenang anak tu. Tenang anak tu. Masya Allah. Mak tu terus menjerit. Doktor, doktor, dipanggil. Doktor bergegas. Kenapa? Kata. Doktor, tolong selamatkan anak saya. Jangan sampai anak saya mati. Anak-anak dengar cerita ni Ni sebanyak semua mak-mak yang dengar ni. Anak-anak kena dengar sepatutnya. Tolong selamatkan. Jangan sampai anak saya mati. Macam itulah keadaan cinta mak dengan anak. Sayang anak. Sayang mak ayah pada anak. Akhirnya dia minta, ustaz cakap apa? Kata, doktor kata dah tak boleh buat apalah, tak apalah. Keadaan dah macam ni kan. Ustaz terus cakap, dia kata, makcik, pergi ajarkan talqin pada telinga anak. Akhirnya dia pun pergi kat telinga anak dia. Dia terpaksa reda lah bahawasanya anak dia akan pergi. Lalu dia pun ajarkan Allah. Allah. Akhirnya anak dia pun menyebut Allah. Selepas beberapa kali, Datuk kata anak dia pun terus bertemu dengan Allah. Kembali kepada Allah SWT. Apa pengajaran kat situ nak cerita? Bahawa kalau kita nak bahagia, kata Nabi betul lah. Reda Allah, reda walidain. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah rahmati Allah Ta'ala, Cikgu Nurani terutamanya, saya minta ampun, minta maaf. Minta ampun, minta maaf sebab panjang saya bercakap ni satu. Walaupun niat tu nak sekejap aja. Kalau tak kesampaian, saya minta ampun, minta maaf. Kalau ada kebaikan semua datang daripada Allah, keburukan daripada saya. Bagi saya doakan semua ibu-ibu, ayah-ayah yang ada dalam Google Meet ini dan anak-anak semua sekali, ya Allah, berikanlah kesihatan kepada yang bersama dengan kami ini, ya Allah. Berikanlah kewaafiatan kepada yang bersama dengan kami ini, ya Allah. Berikanlah kesejahteraan, kegembiraan, ketenangan, kebahagiaan dalam keluarga kami, ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah daripada penyakit COVID dan wabak, malahan apa sahaja yang memberikan penghalangan ataupun dugaan yang berat bagi kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami menyeru, memohon kepadamu, ya Allah. Satukan kami ini, ya Allah, yang ada pada Google Meet dengan anak-anak, ya Allah, dalam syurga-Mu, ya Allah. Amin, ya Rabbal Alamin. Dan saya sudahi, aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya ceramah itu tadi, maka berakhirlah perhimpunan kita pada hari ini. Diharap para pelajar dapat mengambil itipati daripada ceramah itu tadi. Saya mewakili pihak pengurusan majlis ingin memohon maaf atas kesilapan yang berlaku sepanjang majlis berlangsung. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik Faisal sihat? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sihat. Terima kasih Ustaz banyak-banyak. Alhamdulillah. Ustaz, alhamdulillah. Terima kasih banyak. Pengerusi sarana, terima kasih Puan Suha, terima kasih anak-anak, parents semua. Alhamdulillah. Semoga apa yang anak-anak kita dengar hari ni dapat inilah. Tak tahu nak cakap apa. Sebab lah. Nanti Ustaz pihak sekolah akan sediakan sijil. InsyaAllah. Terima kasihlah Faizal. Susah-susah. Sijil saya. Sijil penghargaan untuk Ustaz. Doalah sama-sama untuk anak-anak kita, insya-Allah. Ya, insya-Allah Ustaz. Sekali lagi Ustaz. Terima kasih. Okay, terima kasih semua. Terima kasih Cikgu Nurani. Terima kasih semua. Terima kasih penceramah. Terima kasih Ani semua jawatan kuasa sarana. Terima kasih. Terima kasih. Tak perasan tu Haji ada kat dalam. Terima kasih Tuan Ketua. Ada.
Dia observe.